Oke, hari ini kami akan membuat nasi Arab. Untuk menghasilkan atau untuk membuat nasi Arab ini kita menggunakan beras basmati ya. Beras basmati ikut sukatan ya. Kita menggunakan tin ini sebagai penyukat. Jadi beras banyak ni yang anda tengok sekarang ni ialah sebanyak 20 tin. 20 tin ya. Tin susu. Kemudian kita akan masukkan air sebanyak 26 kopi. Kalau anda kata kopi, tapi sebenarnya tin. 26 tin air sama dengan 20 tin beras. Okey, beras dibasuh. Kemudian beras ini akan disejatkan ke dalam bekas ini, bekas penyejat. Bekas tradisional. Indon Mari. Jarang jumpa ni. Sampo. Sekarang kita akan bancuh rempah nasi Arab. Kita akan menggunakan 4 plastik. 4 plastik kecil. Dicampur sekali dalam bekas. Rempah ni rempah yang dibuat sendiri ya. Atau yang dibeli? Buat sendiri? Beli. Rempah yang dibeli. Jadi pembekal lah. Susah nak dapat rempah ni. Rumah ni pembekal. Bukan semua tempat ada rempah ni. Siapa-siapa yang nak dapatkan rempah ni boleh dapatkan daripada kami. Ini pembekal. Kita boleh bekalkan rempah ni. Okay, sekarang proses menumis nasi Arab. Mula-mula sekali kita gunakan minyak sapi. Minyak sapi. Kita tidak menggunakan minyak masak biasa ya, minyak sapi. Minyak biasa pun masuk juga? Okey, minyak biasa dimasukkan setengah cawan. Okey. Minyak masak setengah cawan, minyak sapi. 12 sudu apa? 12 sudu minyak sapi. 12 sudu minyak sapi. Setelah ni kita akan tumis bawang besar. Minyak hampir sudah panas. Okey, kita masukkan bawang besar, tumis. Dikacau-kacau. Ya. Sudah. Masukkan ni, masuk dalam ni. Nasi masuk dalam ni. Nasi tu kuning semua awal-awal je kan.
Mau dah masuk air rebusan. Tak berapa. Mendidih, masuk tambah lagi. Kuning. Okey, kita tunggu sehingga bawang ni kuning kekuning-kuningan. Sebelum kita tumis, mari kita masukkan rempah nasi Arab. Proses menumis ni mengambil masa beberapa minit, Supaya kuning. agak lama jugalah, sehingga bawang ni betul-betul kuning. Dah hampir kuning. Ini tulang yang telah kita rebus, yang akan kita masukkan sekali ke dalam nasi Arab. Okey. Sebelah ni air rebusan tulang pun turut sama akan dimasukkan. Okey, apabila bawang tadi sudah kuning, kita akan masukkan rempah. Rempah yang telah yang telah diadun tadi, yang telah dikacau tadi. Bila dah taruh rempah ni, dia punya aroma tu akan menusuk hidung. Lepas ni Masuk tomato. masuk tomato. Kita akan masukkan tomato. Ada tomato. Puri. Tomato puri. Ini tomato puri. Orang tadi orang boleh kan? Dia punya aroma memang sedap, dia punya bau. Okey, kita masukkan tomato. Lepas tomato, masuk air ni. Masuk ke daging. Tulen. Lepas tomato, kita akan masukkan daging tulang ni. Tulang giabok. Lepas tu masuk air. Air daging. Air daging. Kita masukkan tulang ataupun giabok yang telah direbus. Okey, kemudian masukkan garam. Garam dan gula. Ada gula. Garam dan gula Rasa. secukup rasa. Lepas ni benda ni masuk dalam beras. Ha.
Okey, selepas ini semua bahan-bahan ini akan dimasukkan ke dalam Buhai dulu. beras. Okey, air rebusan tulang dimasukkan ke dalam timisan ini. Tunggu sehingga mendidih. Tunggu sehingga mendidih. Baru masuk beras. Setelah mendidih, kita akan masukkan semua bahan-bahan ini ke dalam periuk besar. Kemudian kita masak dalam periuk tadi. Kita akan pindahkan bahan-bahan tadi ke dalam periuk yang lebih besar. Okey. Ke dalam periuk yang lebih besar. Masukkan semua bahan-bahan tadi, tulang tadi. Kemudian kita tunggu sehingga mendidih. Lepas tu kita akan masukkan beras. Susah juga nak buat nasi Arab ni. Makan senang. Sedap ni jabok. Ini yang penyedap ni. Dia bok. Okey. Bahan-bahan ini dimasak sehingga mendidih. Tumisan tadi mendidih, kita masukkan beras yang telah dibasuh itu tadi ke dalam periuk besar ni. Kemudian dikacau-kacau lah supaya sebati. Kacau, nak bagi sebati dengan tulang dan bahan-bahan yang lain. Berapa minit masak ni? Okey, inilah nasi Arab yang dapat kami hasilkan pada tengah hari ini. Okey, nasi Arab. Nasi Arab Kaknah ya. Nasi Arab ni dibuat secara turun-temurun. Rempah ratusnya diambil dari Palembang, Kota Baru. Okey. Biasanya kalau dijual saya pernah makanlah nasi Arab ni, kalau dijual berapa sepinggan? Berapa? 15? 15 ringgit satu pinggan data bekas. Bergantunglah, kalau ayam tak ada mahal sangat, kalau kambing lagi mahal. Tapi ini kami bukan buat dengan kambing buat dengan lembu daging lembu, tulang lembu. Acar timun turut juga dibuat untuk menyedapkan lagi nasi Arab. Caranya acar ni dipotong-potong, betul-betul macam ni. Kemudian kita masukkan cuka dah. Cuka lagi, garam dan gula. Itu sahaja cara pembuatan acar. Nasi Arab akan lebih sedap kalau dimakan dengan sambal. Ini dia punya sambal. Sambal ni dibuat daripada bawang, lagi apa ni? Tomato, lada hidup. Lada besar ada 3 bawang besar, tomato, lada besar, kemudian garam dan gula. Asam, satu lagi asam asam limau nipis
dimasukkan secukup rasa. Kalau tidak ada sambal ni, tidak sahlah nasi Arab. Ini dalca, dalca yang dibuat untuk dimakan bersama dengan nasi Arab. Okey, dalca ni macam biasalah dalca. Dicampur daging, kentang, kacang panjang, kemudian lobak merah, dan itu je lah bahan-bahannya. Penyediaan dalca ni macam biasalah. Ciri rumah kebanyakan tahulah macam mana cara nak buat dalca. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini kami sudah siap memasak nasi Arab untuk santapan tengah hari. Ini nasi Arab yang telah siap dimasak. Okey, ada tulang giabok yang kami masukkan dalam nasi tu. Ini dia ni. Ini dia. Dalca dan tulang. Ini acar acar. Sambal. Sorry. Ini acar. Ini acar. Ini dalca. Banyak tak ada beli ni. Ini sambal. Malah kita masuk ni. Okey. Di samping kami buat ni untuk kami makan, kami juga buat untuk diagih-agihkan, dikongsikan kepada jiran-jiran kami lah, rakan-rakan kenalan yang rapat. Okey. Mudah-mudahan rezeki kami semakin bertambah, boleh buat nasi Arab lagi di lain masa dan lain ketika. Jemput makan semuanya.